kan Ah, maintain. Okay, maintain lah. Jadilah. Kau dah jadi. Kau jadi je lah. Asal kau tak nak jadi? Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam podcast Talk to OZ bersama dengan saya Omar. Dan juga hari ini kita ada Tuan Ozir Zuri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi guys. Alhamdulillah. Selamat Alright, kembali. dalam podcast kita. Macam mana Tuan Ozir? Sihat Alhamdulillah sihat. Amazing. Alhamdulillah. How are you? Good. Alhamdullah feeling good. Okay. Untuk hari ni. So how are you guys yang sedang menonton? Boleh komen. Yes, boleh komen di ruangan komen di dalam YouTube channel kami. Jadi untuk hari ini macam biasa dalam Talk to OZ kita akan mengupaskan topik-topik berkenaan dengan bisnes dan topik yang dipilih. Topik yang akan dikupaskan untuk kali ini adalah tentang boleh buat duit ke kalau jual produk orang lain. Itu adalah topiknya untuk kali ini. Tak boleh. Tak boleh. Cerita dia tak boleh. Jangan jual langsung. Jangan jual. Jual barangan sendiri je. Kalau tak boleh pun bagi boleh. Tak. So topiknya adalah boleh ke nak buat duit dengan jual produk sendiri ni. So ada beberapa isu Tuan Aziz. Bagi saya dua isu dulu. Dua isu dulu So dua isu. Satu isu ni dia kita klasifikasikan sebagai isunya nak buat produk sendiri. Okay. Tetapi isunya tak ada modal besar nak buat produk sendiri. So itu isu yang pertama lah. Faham. Sebelum kita nak sentuh lagi tentang boleh buat duit ke nak jual produk orang lain ni, tapi isu yang pertamanya sekali bila nak buat produk sendiri ni, of course kebanyakan usahawan ni dia memang ada niat lah untuk nak buat produk sendiri. Sebelum ni kan, sebab selagi dia tak tahu apakah cabaran nak buat produk sendiri ni, of course semuanya kebanyakannya adalah mereka yang nak ada produk sendiri, brand sendiri kan. Itu adalah seronok tu ada brand sendiri tu. Yes, itu adalah impian lah sebenarnya Tuan Zee kan. Impian lah. Tapi isunya adalah tak ada modal besar nak buat produk sendiri. Okay, itu isu yang pertama. And then isu yang kedua adalah tak tahu macam mana nak buat produk pula. Maksud kata dekat sini nak kena buat sendiri ke, kan, production sendiri ke, ataupun nak kena kontak penghilang ke, kan, tak ada dan tak tahu. Kalau nak buat melalui kilang pun tak ada kontak, nak kontak kilang. Faham. Nak buat sendiri pun nak kena beli mesin pula, kan, mesin macam mana pula nak beli. So benda-benda ni yang menghalang seseorang usahawan tu tidak membuat produk sendiri dan akhirnya memilih untuk menjual produk orang. Saya lebih gemar ataupun saya lebih suka untuk jual produk orang. Kenapa? Sebab bagi saya sebab saya start buat produk sendiri ataupun production sendiri umur pula dah tahun 2014. So 2014 lebih kurang dalam 9 tahun nak ke 10 tahun dah lah. Yang lepas lah. Okay. Bagi saya bila buat produk sendiri ni dia ada challenge yang besar sikit lah. Challenge yang besar. Okay. So ada dua jenis. Kalau founder produk ni ada dua jenis. Apakah jenis-jenis? So contoh jenis yang pertama adalah dia produce sendiri. Contoh macam saya produce sendiri produk tu. Alright. Which is benda tu sebenarnya tak mudah. Kenapa tak mudah? Sebab kita ada banyak cost yang kita terpaksa fikirkan. Contohnya cost raw material, cost machine, cost utilities, cost gaji pekerja yang buat production. Senang kata kita jadi kilang mini lah. Dan bila jadi kilang mini ni sebenarnya tak senang sebenarnya. Even pada waktu yang saya buat dulu, kesilapan ataupun yuran kebodohan saya adalah saya jual dalam keadaan yang saya kerugian. Saya tidak membuat keuntungan, malah macam mana nak jadi jutawan gitu. Kan, macam mana nak jadi jutawan kalau kita buat produk kita, production kita kerugian. So rugiwan lah. Rugi. So bukan jutawan tapi rugiwan. Okay. So kat mana tadi? So Tuan Uzi buat produk tu saya buat kerugian. produk, lepas tu saya kerugian. Sebenarnya saya rugi sepanjang saya buat produk tu. Dan yang kayanya ejen saya lah. Stoki saya, leader saya, dia orang yang kaya. Kayaknya Tuan Uzi dulu ni bagi komisen lebih lah ni sebenarnya. Sampailah tak terfikir pun. Saya tak kira kos saya yang sebenar. Yang Tuan Uzi ni sebenarnya tengah rugi. Ya. Sebab waktu tu macam duit masuk ni. Kan macam kaya ni, macam jutawan ni. Yalah, agent restock kan. Punya rugiwan.
Rugi Wan. Rugi Wan, Obi-Wan. So dekat situlah saya menyesal. Menyesal, Tapi bagi saya, kepada yang founder ni, janganlah korang ni bila dengar korang pun tak nak jadi founder. Jangan. Ah, Maintain. Okay? maintain lah. Jadilah. Kau dah jadi, kau jadi je lah. Asal kau tak nak jadi? Kan? Jadi yang mana dah, of course lah, yang mana yang jadi founder ni kebanyakan daripada mereka dah tahu dah. Ya. Kos apa yang anda dah tahu, bil itu, bil ini, semuanya anda dah tahu rasanya. Jadi yang mana memang menjalankan perniagaan sebagai seorang founder, teruskan. Dan kalau ada yang mungkin input-input yang anda dapat daripada sini, mungkin anda boleh improve dari semasa ke semasa. Okay? Yeah. So kategori pertama tadi adalah Production sendiri. Okay. Kategori yang kedua adalah mereka yang buat produk tapi mereka OEM dengan kilang lain lah. Okay, maksudnya Ataupun OEM. Itu macam kucing OEM. 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 Okay, pergi Google sendiri OEM tu apa. Tak ada masa nak explain kat sini. Senang kata, dia hire kilang untuk buat produk untuk dia. Alright. Okay, hire kilang untuk buat produk dia. And untuk kategori macam ni, ya, dia lebih selamat sedikit dari segi costing sebab dia tidak perlu order raw material. Tetapi dia juga kena kira cost dengan betul lah. Betul. Sebab tu saya prefer, kalau saya hari ni baru start business, saya lebih rela jadi stokis, jadi leader, ataupun senang kata jual produk online. Okay. Sebab bila jadi founder ni, dia cost dia lebih tinggi, terutamanya cost marketing, cost branding, nak branding produk, you know. So dekat situ dia jadi macam saya nak kena, okay, as a founder kena spend lebih sebab dia nak memudahkan stokis dia, memudahkan leader dia untuk jual. Kalau dia tak brandkan produk dia tu, susahlah stokis mana nak jual, agent mana nak jual. Doesn't mean your agent ataupun you adalah agent, stokis tak perlu buat marketing. You perlu buat marketing, tapi untuk diri you. Supaya bila orang kenal diri anda, senanglah you nak jual apa-apa produk sekalipun. Faham? Macam tu. Macam itulah cerita dia. Nak cerita apa lagi? Ya kan, dekat itu je apalah. Saya tadi kan Terus tanya kan. Terus tanya saya tadi, saya kata actually dia macam semua sikit tau. So dia sengau sikit. Mungkin dia punya high pitch sikit. So kacau lah sikit Saya punya percakapan ni, tapi tidak apa, saya cuba yang terbaik lah untuk kita melangsungkan lagi sesi ni. Jadi berbalik pada isu tadi. Okay? Isu di mana tak ada modal besar nak buat produk sendiri, tak tahu macam mana nak buat produk kan. Macam mana Tuan Uzi cakap tadi, kalau anda masih lagi belum membuat produk, suggestion ataupun opinion ataupun perspektif kepada Tuan Uzi adalah untuk mungkin jual produk orang lain dulu. Betul. Untuk mengenali lagi tentang macam mana industri perniagaan ni berjalan. Betul. Kan? Even ada ramai kedai-kedai lain, saya tak nak sebut brand dekat sini. Kalau you all tahu kedai-kedai brand lain yang dia jual produk orang lain. Okay. Seperti brand bermula huruf G, W, 7. Fikirkan 7 lah, 7. Ingat BB7 tadi. BB7 YB. So itu saya bagi hint lah. Saya tak nak sebut brand lah, but mereka jual produk orang. Mereka tak jual produk mereka sendiri. Even mereka adalah, mungkin dulu mereka tak ada, tapi sekarang mereka keluarkan produk mereka sendiri lah. But most of it adalah hanya jual produk orang lain. Brand-brand lain. Macam itulah kan. Macam itulah. Itulah yang saya sebut tadi, GW7. Betul. Anda boleh macam plate number. Ni macam teka-teki lah GW7, pandai-pandai lah. Dia orang ni G warna oren. Yes, G warna oren. W warna apa? Hijau. W warna hijau. W 7 pun kali hijau. 7 kali hijau. 7 bukan putih merah. Oh ya. Saya dah confused. Saya pun dah confused. Tapi tak apalah. Yang pasti 3 ni dia sebenarnya menjual produk sendiri dulu. Menjual produk orang lain dulu. Minta maaf minta maaf lagi. Tak maaf, nanti kena kecam. Zaman sekarang senang kena kecam Silat cakap kena kecam. Jangan. Okay. So isu seterusnya, boleh saya ke isu teruskan. seterusnya? So isu apa masalahnya? Masalah yang seterusnya adalah yang membuatkan mereka ini, usahawan ni tidak membuat produk sendiri lah adalah mereka ni takut sebenarnya nak buat produk. Oh, takut? Dia takut nak buat produk. Sebab apa? Sebab dia takut mungkin tak ada pembeli nak membeli produk dia. Apa pandangan Tuan Uzi? Pandangan apa? Sengau pula. Pemandangan. Pemandangan. Apa? Oi, teruk.
Kan? Apa pemandangan saya? Apa Saya pemandangan saya depan saya kamera. Okay. So macam mana pendapat Pandangan ataupun lah. pandangan lah Tuan Rozee tentang mereka yang takut nak buat produk disebabkan takut dan tak tahu. Sebenarnya bukan buat produk sendiri je takut. Hmm. Jual produk orang lain pun takut. Kan? Sebab belum tentu terjual. Betul. Walaupun you buat produk orang lain, you jual produk orang lain, belum tentu terjual. And so bagi saya takut ni adalah benda yang itu normal. Kalau you tak pernah buat, you akan takut. Betul. Tapi bila you dah start buat, you akan start suka, you akan start ketagih, you akan start berani. Contohnya bila saya mula-mula dulu, masalah saya adalah saya tak takut langsung. Masalah agak tu kan? Masalah juga bila tak takut langsung, saya hentam je semua benda. Semua linding saya langgar. Tu yang rugi tu. Tu yang rugi. So kena ada knowledge. Okay. Tapi bila ada banyak knowledge, jangan jadi overthinking pula. Itu benda yang nak kena, dia ada borderline lah kat situ. Kenapa bila orang cakap kita belajar banyak membuatkan kita overthinking tu? Sebab bila kita tahu terlalu banyak, dia macam ni tau. Okay lah, ini pendapat saya lah. You all nak terima, you all boleh terima. Tak nak terima pun tak ada masalah. Yes. Okay. Kadang-kadang lebih baik kita tak tahu sangat. Tak tahu banyak sangat. Sebab bila kita tak tahu banyak sangat, kita akan fokus kepada action. Tapi bila kita terlalu banyak sangat tahu, belajar terlalu banyak. Okay. Bukan bermaksud kat sini tak bagus belajar. Okay. Sangat penting untuk belajar. But bila terlalu banyak belajar membuatkan otak kita automatically terlalu overthinking. Benda yang adakah betul, adakah tak betul, dia jadi was-was. So benda tu nak kena hati-hati. So belajar banyak tu bagus, tapi sometimes you kena decide satu benda dan terus jalan. Yang paling penting adalah tindakan lah. So tindakan tu paling penting. So maksudnya dekat sini, bila kita belajar terlalu banyak, kita overthinking tu disebabkan kita tidak filter lah, senang kata, kepentingan ataupun macam mana tu? Dia terlalu mengkaji. Terlalu mengkaji. Bila belajar banyak ni terlalu mengkaji tu masalah juga. Yes, dan bila kita nak bertindak untuk melakukan sesuatu perkara, kita bertindak mengikut, senang kata selalunya kita nak fikirkan apa akan jadi selepas tu. Kan, bila kita terlalu fikir apa dia akan sebenarnya jadi dia takut gagal. Dia takut gagal, betul? Dia takut gagal, itu je. Sebab dia tak buat lagi, tapi dia dah fikir kalau aku gagal macam mana. Dia takut gagal. Last sekali dia tak bertindak pula. Ya, sebab tu dia tak bertindak. Sebab kadang-kadang kita terlupa, bila kita bertindak, ada time yang kita takut gagal. Kalau kita buat benda tu, mungkin dia akan gagal. Tetapi sebenarnya kalau you nak berjaya, you mungkin kena buat tindakan tu untuk berjaya. Tapi kita terlupa, kita terleka disebabkan kita terlampau takut untuk gagal, yang membuatkan kita tidak dapat mencapai apa yang kita nak capai tu. Betul. At least kalau kita buat sesuatu, katalah kita gagal sekalipun, kita belajar daripada kegagalan tu. Bila kita selesa, kita buat semua benda kita capai dengan bagus je, kita mungkin tak belajar sesuatu daripada proses tu. Bila datang kegagalan ataupun challenge, cabaran yang datang tu lah yang membuatkan, kita belajar sesuatu daripada challenge tersebut. Bila kita tak ada bila kita tak ada cabaran, kita mungkin rasa macam everything is fine, everything is okay. So senang. Tapi bila tiba-tiba datang musibah, datang challenge, terus kita tak boleh nak bangun, kita terus hang. Kita tak boleh fikir. Faham? Macam itulah dalam bisnes. Itu reality business lah. Reality business lah. So itu adalah antara isu-isu bila usahawan ni dia nak buat produk sendirilah. Kan? Adakah anda ada isu-isu macam ni? Isu-isu di mana takut disebabkan tak ada modal untuk mulakan bisnes anda sendiri, ataupun anda tidak tahu macam mana nak buat produk ataupun servis yang anda nak berikan kepada anda punya pelanggan ataupun bakal pelanggan, and then mungkin anda tidak ada networking untuk contact dengan pengilang ataupun macam mana you nak membeli mesin atau sebagainya lah untuk anda buat produk anda. Mungkin anda juga takut nak buat produk sendiri dan juga anda takut tak ada orang nak membeli. Jadi benda tu adalah sebenarnya benda yang normal. Boleh kita katakan normal disebabkan itu adalah mungkin benda yang kita tak pernah buat lagi. Betul. Kalau orang yang pernah buat, mungkin dia nak expand lagi, Ada juga yang orang buat sebelum ni mungkin dia rugi, Tuan Rozee. Kan? So daripada situlah mereka belajar banyak perkara. Ada berapa lagi nak tambah, Tuan Rozee? Satu lagi benda yang nak tambah adalah mungkin ada juga di luar sana yang mungkin ada isu mengatakan macam kalau kita jual produk founder, kita mengayakan founder. Mengkayakan founder. Bukan menganiaya, mengkayakan founder. So
Bagi saya sebenarnya proses tu adalah sesuatu yang kita kena kaya sama-sama. Bila kita jual produk founder pada orang, tak semestinya founder tu kaya. Okay. Hanya founder tu kaya. Sebab tu kita kaya bersama-sama. Why? Sebab kita juga ada commission. Kita juga buat sale. Dan kita juga ada pilihan. Sama ada kita nak pilih founder tu ke, that product ke, that brand ke, kita yang pilih. Sesuai untuk kita ke tidak. Kalau tak sesuai, kita boleh move, angkat kaki dan pergi ke produk lain. Tetapi pergi dengan beradab lah. Itu benda yang paling penting. Yes. So I think itu benda yang saya just nak tambah sedikit. Saya rasa lagi itu adalah satu lagi. Dia ada di antara isu yang satu lagi yang mungkin kita akan kupaskan selepas ini. Mungkin ini adalah part 1 untuk kita sharekan dulu isu-isu yang berlaku bila anda nak buat produk sendiri. Mungkin sebelum anda nak menjual produk orang lain, mungkin anda terfikirkan isu-isu ini. Kita kupaskan dahulu dan kemudian mungkin part 2 kita akan sembang sedikit Tuan Rozif tentang, InsyaAllah kalau anda mungkin nak, anda komen ataupun anda mungkin ada sebarang topik yang anda nak kita kupaskan, nak saya sambung untuk sharing, ada soalan silakan, mungkin kita boleh ambil dari situ untuk jadikan topik podcast kita lepas ni insyaAllah. Alright, so saya rasa itu saja untuk kali ni. Okay. Nanti kita sambung lagi. Apa pula isu kalau bila dah jual produk orang ni, apa pula isu dia? So kita akan kupaskan lagi nanti untuk part yang kedua pula. Okay? Alright, saya rasa itu saja. Thank you so much for viewing. Kita jumpa lagi untuk sambungan seterusnya. Thank you. So jumpa dalam next podcast Talk to Ozi lepas ni. Alright, bye-bye.